أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah taala begitu banyak sampai-sampai di malam hari ini Allah masih lagi memberikan kita peluang ruang untuk sama-sama hadir ke Dewan Baitus Salam ini. Tak lain tak bukan untuk kita mempelajari kalamnya, mempelajari firmannya, Al-Quranul Karim. Kita senantiasa berharap kita tergolonglah di kalangan mereka-mereka yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan saya senantiasa berharap kita semua ada satu semangat, bukan setakat nak memandaikan diri, tapi dalam suatu waktu yang lain kita nak memandaikan orang lain juga. Semisal yang Nabi sebutkan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bagi manfaat kepada manusia yang lainnya. InsyaAllah tanpa buang masa terus kepada Iqra' pertama kita, muka surat 32. Untuk kita sebutkan urutan huruf hijaiyah terlebih dahulu sebagai bentuk pemanasan yang sering-sering kita bacakan. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Sebut sama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, alif sampai ya kita panggil huruf hijaiyah, yang mana dia merupakan huruf-huruf asas dalam bahasa Arab. Baik nak baca surat khabar dan semisalnya, tapi yang lebih utama dengan mempelajari alif sampai ya ni, moga-moga kita dapat membacakan Al-Quran dan kalamullah, hadis-hadis Nabi dengan bacaan yang betul dan tepat sebutannya. Baik, jadi sebagai bentuk ulangan sahaja, alif sampai ya dipanggil huruf hijaiyah, terpecah kepada dua bahagian yang sering kita buat ulang kaji. Satunya dipanggil huruf-huruf nipis, dalam bahasa Arab istilahnya huruf istifal. Huruf-huruf tebal pula dipanggil isti'la. Jadi huruf tebal ada berapa, Syahir? Ada 7. Yang pertama hijazi, qaf salah satu, Abang Midun. Sad, iti, kha 3, Abang Farid. Dad, Kak Syariah. Qaf tadi dah sebut belum? Dah. Huruf sad. Lagi 2, ta dengan dha. Satu lagi ghain. Mungkin tak cukup tadi. So kita kalau ikut turutan, kha, sad, cuba sebut kha. Jadi adik-adik tak boleh sebut kha, kena gemuk. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. So ada 7 huruf ni yang memang sifatnya kita kena baca tebal. Selain daripada itu kita baca dengan nipis. Baik, jom kita sambung Iqra' kita. Muka surat apa, Syahir? Iqra' 3. Iqra' 3. Iqra' 1. Muka surat huruf ya. Huruf ya. Anak dengar ya berat sangat kan? Lembut lah ya. Oh. Dah isti'ala. Ada satu jemaah dekat PGA kan. Orang utara. Kan kalau dia baca Quran je kamu rusak, tak payah kamu lah kak. Kama lembut.
Dia kama. Dia nak berat kat situ. Sebenarnya huruf mim tak masuk huruf tebal. Huruf kaf tak masuk huruf tebal. So kadang-kadang kita dah terbiasa bersembang kan. Berat-berat kan. So itu yang bila baca Quran pun kamu. Tak ya kamu arsalna. Kama. Lembut. Baik, jom. Jadi huruf ya. Ketika mana kita bariskan atas, hamzah langsung tak berbunyi. Maka ditashilkan, dihilangkan bunyi hamzah tu. Sebut sama-sama. Ya. Huruf ya keluar dekat mana? Tengah-tengah lidah. Langgar langit atas. Ya. So jangan gemukkan dia. Yo. Tak nak. Kita nak lembut. Ya. Tengok bawah dia. Dayara. Dahaya. Zayana. Sayagha. Wakala. Hayakha. Tahadha. Syaya'a. Waqafa. Hayama. Jazatha. Yadaya. Kita cuba satu nafas Abata sajaha khadadha raza sasya sadata dha'a ghafaqa kalamana wahaya. Ada yang sampai pejam mata. Ada yang tiba-tiba daripada awal kuat jadi slow. Tapi tak apa, kat sini tak ada pemenang. Siapa dapat satu nafas, alhamdulillah nafas dia panjang. Tapi siapa tak dapat, yang paling utama sebutan huruf tu biar tepat. Jangan ini yang kita nak belajar satu benda lagi. Jangan kerana cepat nak khatam kita langgar habis hak-hak huruf. Samalah nanti nak masuk Ramadan, kita kira setiap hari kita nak kejar khatam satu juzuk. Maka jangan kerana satu juzuk tu kita langgar habis mat wajib muttasil idgham ma'al ghunnah tak berbunyi. Ini di antara kita panggil praktis awal. Kalau kat sini pun kita langgar, tak mustahil sehari satu juzuk pun kita beduk satu macam sahaja. Baik, jamaah sekalian, ramai-ramai daripada atas. Dayara. 1 2 3. Dayara. Dahaya. Zayana. Sayagha. Wakala. Tahadha. Waqafa. Jazatha. Yadaya. Abata sajaha khadadha raza sasya sadata dha'a ghafaqa kalamana. Saya pun kalah. Tapi tak apalah, bukan ada masalah pun. Yang penting betul dan tepat. InsyaAllah. Jom pergi muka surat sebelah. Sebut sama-sama. Roro. Mama. Okey, jadi pada dua baris ini dia nak tunjuk kepada kita ada keadaan hamzah ditulis dengan batang alif. Ada keadaan hamzah tak ada batang alif. Pun begitu bunyi dia tetap keluar dekat bawah tekak sebut. So dia bukan tebal tidak pula naik kat hidung. Salah. So dia keluar dekat sini sahaja lembut. Ro. So tulisan kadang-kala ekor je ada keadaan tak ada ekornya. Maka tetap juga baris atas bunyi dia ra, tak bunyi ra. Okey. Kemudian yang terakhir mama, keadaan mim kadang-kala ada ekor, kadang-kala ekornya pendek. Tetap juga bunyi dia lembut ma. Okey. Sambung. Bara'a. Barara. Qara'a. Amama. Jaza'a. Sa'ala. Razaqa. Madaha. Ghamama. La'aka.
masya'a, madama, sayara, jazama, kabada, maqata, kalama, hasana. Okey, terus ambil line yang ketiga, bara'a. Satu, dua, tiga. Bara'a, barara, qara'a, amama, jaza'a, sa'ala, razaqa, madaha, ghamama, la'aka, madama, jazama, kabada, maqata, hasana. Tayyib, barakallahu fiik. Jadi barakallahu fiikum, Iqra' satu adalah mudah, dua pun mudah, tiga pun mudah. Tapi yang payahnya pada ketepatan huruf. Jangan pandang rendah. Walaupun tinggal satu kelas lagi kita boleh tamatkan Iqra' satu, tapi ini pelajaran penting, asas. Kalau kat sini pun kita culas, tak mustahil bila baca Quran pun kita kadang-kala salah lagi sebut pada makhraj dan sifatnya. Baik, tutup buku Iqra' kita dan sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita sambung pada muka surat 82 lagi, ayat setengah kan? Faiza. Okey, barakallahu fikum. Baik, tolong buka muka surat 82 ayat 25. Makna katanya 5 baris daripada bawah. Faiza uhsinna. Okey. Jadi saya bacakan, kita ikutlah bersama-sama. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. Adik-adik pun sama juga. Tengok. Jumpa tak? Jumpa. Barakallahu fiik. Saya baca, kita ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lembut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ atas nun yang pertama ada tanda sabdu, maka hukum dia wajibul gunnah, wajib dengung. Ada pun nun yang kedua, fa'in, atas nun tu ada tanda mati ataupun sukun. Bila atas nun, bila atas mim ada tanda sukun, automatik jelas tanpa dengung. Maka jangan baca fa'in ataina, salah. Sekali lagi. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. Bagus. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
Wallahu alimun hakim. Okey, kita akan dengar setiap orang baca. Tapi sebelum tu saya buat ulang kaji berkenaan dengan tajwid secara laju. Supaya sekejap lagi kalau kita baca tak payah nak kena tegur banyak-banyak. Fokus dekat sini. Fa'iza 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Ada alamatul mad, lepas dia ada hamzah. Jadi baca panjang, jangan pendek sangat. Fa'iza uhsinna, panjang. Yang kedua, ha tadi keluar dekat tengah tekak. Kemudian hujung lidah langgar belakang gigi bawah. Cuba sebut. Uhsinna, sebut. So jangan nanti sod tu tak tebal, nanti jadi sin. Uhsin, salah. Uhsinna. Bagus. Fa in ataina bi fahishah, walaupun nun tu lukisan dia panjang tapi tetap pendek sebab tak ada batang alif selepas dia. Maka kita baca fa in ataina bi fahishah, sebut. Cantik. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. So ada qalqalah dekat situ, tak apa. Zalika liman, atas nun ada tanda sukun, maka jangan dengung. Liman tak boleh. Zalika liman khasyiya. Cuba sebut. Khasyiyal 'anata minkum. Jadi ain keluar dekat tengah tekak. Kha keluar dekat atas. Khasyiyal a. Sebut. Tak nak khasyiyal a, tak nak. Khasyiyal 'anata minkum. Okey, lepas tu pula. Wa anta. Sebut. Walaupun lepas ta ada huruf sad. Kenapa saya sebut ta? Tak nak terkesan dengan kegemukan sad. Sebab ada orang baca wa antos. Bukan wa antos. Wa antas. Cuba sebut. Tas. Kalau kita pendekkan wa antas. Wa antasbiru khairul lakum. Bagus. Jangan sampai jadi tas, nanti sin. Jangan pula ta tu jadi to, tos. Tak nak. Wa antas. Wa antasbiru khairul lakum. Atas ra tu ada 99. Lam ada sabdu. Makanya kena masuk tanpa de. Jangan baca khairul lakum. Salah. Khairul lakum. Sebut. Wallahu ghafurur rahim. 99 jumpa ra pula. Pun sama juga idgham bila gunnah. Jangan ghafurur. Tak boleh dengung. Ghafurur rahim. Ayat last. Yuridullahu liyubayyina lakum, tak ada apa kat situ. Wa yahdiyakum, tak ada apa. Sunanal ladzina, huruf zal jangan lupa gigit lidah. Sunanal ladzina, sebut. Min qablikum, nun mati bertemu qaf, kena buat apa? Ikhfa dan jadikan dia ng. M-I-N-G. Min qablikum. Wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Ain, ha keluar dekat tengah-tengah tekak. Alimun hakim. Hakim. Ain kat situ, ha pun kat situ. Jelas? Hijazi, tafaddal. Baik, saya baca seorang-seorang, kemudian kita ambil pendapat ataupun kita ambil peduli tentang bacaan kita sebentar tadi. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Baik. Jadi insya-Allah kita ambil peduli daripada apa yang kita bacakan sebentar tadi, masih lagi bercerita tentang kebaikan Allah Azza wa Jalla terhadap lelaki dan perempuan. Jadi pada muka surat ini kita semua sedia maklum Allah perintahkan kita untuk bernikah, untuk berkahwin, sebab fitrah manusia ini nak kena ada pasangan, dan fitrah yang sihat kena berlawan jantina. Laki kena suka perempuan, jantan suka betina, dan begitu seterusnya. Fitrahnya akan jadi tak sihat bila mana lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Baik, jadi pada ayat yang kita dah baca pada pertemuan yang sudah, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, kalau kata tak mampu menikah dengan perempuan beriman yang merdeka, maka kahwinilah auma malakat aimanukum, hamba-hamba sahaya tawanan perangmu. Dan dalam waktu yang sama Allah Ta'ala suruh bagi apa? Mas kahwin sebagai tanda penghargaan. Kita menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala asalnya haramkan. Tak boleh nak sentuh, tak boleh nak bersama. Maka antara bentuk tanda kesyukuran, kita pun bagi harta. Nampak tak jemaah sekalian? Selalu bila kita baca Quran, ada wa aqimus salah, ada wa atuz zakah. Apa synchronize-nya? Bila kita dirikan salat, kita jaga hubungan dengan Allah. Tapi bila kita keluarkan harta, kita jaga hubungan dengan manusia. Dan biasanya manusia dia akan senantiasa terhibur ketika dibiayai ataupun diberi hadiah. Jadi, untuk buat seseorang itu bergembira, maka kadang-kala pengorbanan harta sangat penting. Sebab itu seorang isteri kadang-kala dia tidak memerlukan suami yang kacak dan tampan, tapi dia memerlukan suami yang bertanggungjawab. Jelas? Sebab ramai di kalangan wanita-wanita mula menyesal yang dipanggil oppa, kan, akhi awalnya. Tapi ketika setelah berkahwin menjadi lelaki pemalas. Tak cukup dengan pemalas, orang Penang panggil balok liat. Tak cukup dengan balok liat, dia apa lagi? Kedekut. Dan biasanya perempuan tak akan mampu bertahan dengan lelaki kedekut. Handsome macam mana pun, tough macam mana pun, asal kedekut, pasti tak disukai. Ya, okey. So patah balik pada ayat ini, Allah Azza wa Jalla kata wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, bagilah kepada mereka mas kahwin yang sesuai. Pasal apa nak kena bagi? Muhsanatin ghaira musafihat. Perempuan yang kau nak kahwin ni perempuan baik. Dia bukan musafihat, bukan pelacur, bukan penzina, wala muttakhidati akhdan, bukan pula sugar mami. Bukan sugar daddy, sugar mami. Dia bukan perempuan yang banyak lelaki-lelaki. Jadi kalau dia seorang wanita yang baik, bayar dia. Bagi mas kahwin kepada dia. Okey, settle. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishah, macam kita baca malam hari ini, apabila mereka telah berumah tangga, ada suami, tetapi melakukan perbuatan keji iaitu zina, maka hukuman bagi mereka setengah daripada hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Jadi kalau penzina perempuan tak kahwin lagi, nak kena sebat berapa kali? 100 lah. So bila dekat sini apa yang berlaku? Kena bagi half. Nampak tak? Ini antara hukuman yang Allah Ta'ala tentukan. Ma'alal muhsanati minal azab. Bagi mereka setengah daripada apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebenaran menikahi hamba sahaya itu, dzalika liman khasyiyal anata minkum, itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri daripada perbuatan zina. Jadi siapa-siapa yang takut zina, dia boleh kahwin dengan hamba sahaya. Jelas? Wa antasbiru khairul lakum, tapi jika kamu mampu bersabar, itu jauh lebih baik bagi dirimu. So kalau siapa boleh tahan, tahanlah. Ni cerita orang-orang terdahulu yang masih lagi ada sistem hamba sahaya. Zaman kita tak lah. Zaman kita ni memang Nabi SAW pun, kalau kita baca hadis dekat bawah tu, Nabi dah larang, haramkan perkahwinan muta'ah. Tak boleh juga sampai kiamat. Yang kedua, zaman kita dah tak ada kita panggil macam hamba tawanan ni.
So yang kita boleh buat hari ni bernikah. Kalau tak mampu menikah, kena puasa. Hak tu lah nak kena bikin. Nah inilah ujian, betul-betul lah fitnah akhir zaman. Ujian akhir zaman. Ramai orang dia tak mampu nak kawal hawa nafsunya, maka dia pun buat benda-benda terkutuk dan terlarang. Pergi rumah pelacuran, pergi rumah urut dan semisalnya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita mampu bersabar. Pasal Allah kata wa antasbiru khairul lakum. Kalau kau mampu bersabar, itu jauh lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat terakhir yang kita baca pada malam hari ini, Allah Ta'ala nak nampakkan kasih sayangnya. Allah kata yuridullahu liyubayyina lakum. Kenapa Allah Ta'ala cerita semua benda ni? Kerana Allah Ta'ala betul-betul berkehendakkan untuk menerangkan syariatnya kepadamu. Sebab tu kita ada syariat. Kita ada manhaj. Siapa-siapa yang tak beli buku lagi tu, manhaj salaf, kena beli baca. Kan? Pasal bila ada sahaja manhaj, hidup kita terpandu dan terpimpin. Mana sahaja kita pergi ada manhaj. Sebab tu Allah Ta'ala cerita benda ni supaya kita nampak syariat yang Allah Ta'ala letakkan. Allah nak terangkan syariatnya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah nak menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu dari kalangan para nabi dan juga orang-orang soleh, dan dia menerima taubatmu. Dan bila Allah Ta'ala tunjukkan syariat, kita duduk di atas jalan syariat ini, maka Allah Ta'ala suka nak terima taubat kita di atas kesalahan-kesalahan lampau yang kadang-kala kita sedar ataupun tak sedar. Jadi jemaah sekalian, kembalilah duduk di atas syariat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbahagia kerana Allah Ta'ala suka nak mengampunkan dosa kita. Wallahu alimun hakim. Dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jelas? Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada muka surat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Ala kullin, apa yang dapat kita baca pada malam hari ini, jelaslah betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tahu fitrah kita ni, kita berhajat kepada memenuhi kehendak syahwat, maka Allah tunjuk lorongnya. Kalau tak, kita tak ubah macam binatang. Kan? Kalau tengok kera, macam mana dia bersekedudukan. Kadang-kala dengan kera pun kera, kadang-kala dengan kucing pun dia berdai, kadang-kala dengan anjing pun dia berdai. Faham tak? So nak bagi isyarat, mereka tak ada syariat. Kan? Sebab dia binatang, dia tak boleh nak berfikir. Asal syahwat dia sampai, dia nampak asal begitu, maka dia pun nak memenuhi syahwat dia. Tapi kita makhluk Allah yang dinamakan insan, Allah kurniakan akal fikiran, maka bagi membezakan hal tersebut, Allah Ta'ala tunjuk dah untuk jaga kita punya generasi ni terjamin sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Jom kita berhenti dekat sini insya-Allah, dan kita salat isyak berjamaah. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur merahsia, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.